rancangan yang ada kat YouTube tu. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera saya ucapkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Cepat betul berubah ya. Pelakon profesional. Okey, sambung balik macam tadi. Tadi sebelum kita start recording, isteri saya masuk dalam bilik, dia tanya, hari ni nak masak apa? So saya duk tanya. Banyak sangat cadangan, ayam black pepper dan sebagainya. Tiba-tiba Nazir MC Plus pun cadangkan ikan goreng masak dengan kobis masak lemak, disertakan pula dengan sambal belacan. Thank you so much for Nazir. Isteri saya pun kata, okey juga macam tu. Okay, make it simple. Alhamdulillah. Bukan saya tak terima jawapan-jawapan awak tau. Bukan. Tetapi lauk-lauk tu kita makan. Baru sangat. Okay. Yang saya buat stres dengan soalan-soalan macam ni, saya memang tak suka soalan nak makan apa hari ni. Sebab apa? Sebab dia, isteri saya yang tercinta, dia tengok segala jenis rancangan memasak yang ada dekat YouTube tu. Masak pakai kayu api, masak pakai dapur gas, masak pakai kuali kawah periuk. Macam-macam dia tengok. Macam-macam. Lepas tu dia tanya saya, hari ni nak masak apa? Hampir yang tengok tadi tu nak buat apa? Belacan tu letak petai sedap. Oh, saya tahu dia sedap, tapi kalau masuk bilik air, bau dia boom, kebabut. Okay, saya rasa Nazir punya kerja buka tengok kelas. Tak ada masak kat rumah. Okay, alright. So dia tanya suami dia kena tanya suami, lu nak masak apa? Sekarang saya cakap saya nak makan tu, dia tak nak masak pula. Leceh lah. Dah tu tanya buat apa? Okay. Nazir, thank you so much Nazir. Okay. Tak sangka Nazir bagi jawapan kan. Wah. Nazir pun ngidam. Nazir kalau duduk area Senuman boleh datang rumah Nazir ya. Nanti kita boleh makan. Okay. Okay. So nenek saya tengok semua tutorial masak. Akhirnya tanya nak masak apa. Itu fardu ain. Saya dapati itu adalah fardu ain. Okay. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa khabar semua? Terima kasih kepada yang participate, memberikan cadangan dan sebagainya. Okey, jadi abang dan kakak, pada hari ini kita akan menyambung sesi pembelajaran kita yang mana kita duk bergaduh semalam berkenaan dengan peta. Okey, berkenaan dengan peta, macam mana cara nak kira dan sebagainya. Okey, sebelum tu kita recap sikit apa yang kita dah buat pada semalam, pada hari yang semalam. Jadi, pada semalam kita ada membincangkan tentang format peperiksaan yang baru, iaitu format peperiksaan sumatif. Sir, saya keluar dulu sebab saya ada kerja basuh rumah mangsa banjir. Boleh. Thank you for your effort, thank you for your service, and then tolong tengok recording. Okey, di Chong Wei. Tolong tengok recording. Alright. Sehabis Selasa, isteri saya mengamuk habis Hamzah dengan Arifin. Sekali tolong mak mereka WWE saya. No, mak dia akan hantar anak-anak dia untuk WWE saya. Okay? Alright. So, saya masih tak berapa faham untuk kira skala semalam. Okay, tak apa. Kita recap sedikit. Memula sekali, hari kita semalam ada menceritakan tentang format peperiksaan sumatif, di mana dia ada bahagian A, B, C dan juga D. Bahagian A kita ada 20 soalan objektif bernilai 20 markah. Bahagian B kita ada 3 soalan subjektif dan 40 markah. Dan saya juga ada buat kat sini. Soalan 1, 2, 3 seperti mana yang telah ditetapkan adalah, soalan 1 dia adalah wajib daripada geografi kemahiran. Untuk pelajar-pelajar tingkatan 3, antara 2 sahaja yang akan keluar, iaitu sama ada peta topografi ataupun carta, graf, jadual ataupun carta pie. Graf, jadual ataupun carta pie. Okey, lepas tu lagi 2 adalah soalan teori. Saya sertakan kedua-dua jenis soalan ini di dalam soalan yang telah saya sediakan. Untuk bahagian C pula dia ada 4 soalan. Awak kena pilih 2 sahaja dan 2 soalan itu bernilai 10 markah. Satu soalan biasanya akan ada 2 sub soalan, iaitu soalan 1 dia ada A, B atau yang bernilai 4 atau 6 markah. Sama seperti mana yang telah pun saya nyatakan di atas ini. Okey, cuma saya tak letak markah lah kat situ ya. Okey, lepas tu kita juga ada menerangkan tentang kaedah set. Kaedah set adalah satu kaedah yang saya terapkan kepada para pelajar untuk menjawab soalan pada bahagian subjektif dan juga esei. Terdapat 3 komponen penting dalam bahagian kaedah set, iaitu pertama, kaedah set itu sendiri kita dapat apabila kita buat point, huraian disertakan dengan contoh ataupun cerita, itu kita panggil sebagai satu set. Untuk berapa set kita nak tentukan, kita bergantung kepada markah. Untuk soalan 2 markah, kita akan bagi 1 set, 3 markah 2 set, 4 markah 2 set, 5 3 set, 6 markah 3 set, 7 markah 4 set dan juga 8 markah adalah 4
set. Bagi komponen yang ketiga adalah tentang penggunaan set. Penggunaan set ini di bahagian subjektif saya galakkan untuk bahagian teori awak berikan poin serta huraian. Okey, ataupun poin disertakan dengan contoh, ataupun awak boleh letak juga sekali poin huraian contoh. Tetapi saya galakkan dua ini sahaja. Saya tak galakkan ini. Kenapa? Untuk mengelakkan jawapan awak terlalu panjang. Seperti mana awak semua sedia maklum, ini bukan kertas bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, di mana lagi banyak awak tulis, lagi tinggi awak boleh dapat markah. Tetapi dalam sejarah dan juga geografi, lagi banyak awak tulis, kebarangkalian awak untuk mendapat salah ataupun disalahkan adalah lebih tinggi. Okey, untuk esei pula kita ada poin huraian contoh. Okey, lepas tu kalau awak boleh bagi yang ni cantik. Tapi kalau awak banyak melakukan pembacaan, awak boleh bagi poin huraian-huraian ataupun awak boleh bagi poin contoh-contoh. Peta topografi bukankah itu tingkatan 2? Cikgu saya cakap exam bulan 1 semua tingkatan 3 sahaja. Sebenarnya boleh kita katakan macam tu, tetapi soalan kemahiran saya target kemungkinan besar keluar adalah peta. Tapi saya tidak juga menolak kemungkinan keluarnya graf ataupun carta pie. Okey, oleh itu lebih baik saya persiapkan anda untuk kesemuanya dua jenis soalan kemahiran sahaja yang akan keluar, maka at least kalau dia keluar peta, awak selamat. Sebab apa saya target peta keluar? Sebab sejak geografi dan juga peta tidak dapat dipisahkan. Okey? Right. Seterusnya, untuk bahagian subjektif dan juga bahagian esei standard lah. Okey, kebiasaannya untuk menjawab tu kita akan mulakan dengan pendahuluan. Sedikit sebanyak perkara yang awak perlu tahu tentang pendahuluan adalah ianya tidak wajib. Pendahuluan tidak wajib tetapi digalakkan. Okey, sebab apa? Pendahuluan ni tak ada markah. Dan terdapat dua jenis pendahuluan yang selalu saya bagi tahu kepada student, iaitu pendahuluan pertama kita panggil sebagai pendahuluan selamat, pendahuluan kedua adalah pendahuluan power. Pendahuluan selamat maksudnya kita kembangkan soalan. Pendahuluan power pula adalah pendahuluan selamat kita ambil daripada soalan, maafkan saya tersasul, dan pendahuluan power pula adalah pendahuluan yang kita kembangkan daripada soalan. Okey. Pendahuluan tu untuk esei, tak untuk subjektif dan juga esei. Okey. Untuk pengetahuan awak juga, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, tengok pada bahagian subjektif. Soalan pada bahagian subjektif ataupun pada bahagian B ini, soalannya adalah straightforward. Soalan straightforward maksudnya adalah dia tanya, awak jawab je terus. Tak payah pening-pening, jawab terus. Okay. Untuk soalan peta, terdapat beberapa perkara yang perlu anda lakukan. Okay. Dia ada beberapa step. Step yang pertama sekali, awak kena kira saiz kotak. Okey, awak kena kira saiz kotak terlebih dahulu. Sila pastikan sama ada saiz kotak awak ini adalah 2 cm ataupun ada perpuluhan. Okey, ada 2 cm ataupun ada perpuluhan. Di mana kenapa saya kena kira? Sebab kadang-kadang risau, takut soalan awak tu peta dia tu dia tak bagi mengikut jarak ataupun saiz kotak yang sebenar. Sekiranya kotak awak itu bersaiz ataupun sekiranya kotak awak saiz dia tiada perpuluhan, maksudnya jarak kotak itu adalah 2 cm, maka jawapan awak wajib betul. Ada satu sahaja jawapan. Dia tak ada dua, dia tak ada tiga. Okey, sekiranya jarak antara kotak itu, ambil semua kotak ke satu cukup. Daripada sini sampai sini. Saya suka ambil bucu sebelah kiri, senang kerja. Okey. Okey, ada perpuluhan pula. Macam contoh saiz kotak awak itu adalah 2.2 cm ataupun 2.5. Ada perpuluhan lah, maka jawapan awak dia boleh lebih ataupun kurang satu. So, jawapan yang dimaksudkan boleh lebih atau kurang satu ini jawapan yang mana satu adalah jawapan bearing, jarak dan juga rujukan grid. Bagi yang tidak faham, nak mudahkan kerja awak, senang sahaja. Pernah tak awak buat latihan geografi, tiba-tiba cikgu kata ukur jarak daripada A sampai B. Kalau ikut jawapannya adalah 7 cm. Awak tanya cikgu awak, cikgu, jawapan saya 7.2 cm, betul ke? Okay. Untuk itu, kalau saiz kotak awak adalah 2 cm, maka jawapan awak walaupun 7.1, 7.2 adalah salah. Jawapannya tetap 7 cm. Sebab apa? Sebab saiz kotak. Yang ini pula, katakanlah jarak dia ada perpuluhan. Maka bila awak cakap, cikgu saya dapat 7.2. Betul. 7.1. Betul. 7.3. Betul. Macam tu. Cikgu saya tak ajarlah, saya pandai baca peta. So, sebab tu saya ajar awak semua. Macam mana cara nak kira kotak tu, senang saja. Okey, awak akan dapat soalan seperti ini. Betul? Awak akan dapat soalan peta macam ni. So, perkara pertama sekali, ambil pembaris awak dan awak letakkan dia dekat sini. Dan awak ukur. Ukur.
Ukur lah. Mana? Ukur. Tinggal ukur. Ukur je macam tu. Okay, supaya kita dapat tahu sama ada jawapan kita wajib betul ataupun tidak betul. Okay. Maksudnya kita boleh tahulah jawapan kita tu boleh tersasar ataupun tidak. Okay. Lepas tu kita dah tengok kat sini, tolong tukarkan skala yang ini. Skala yang ini tukarkan. Tukarkan kepada apa? Tukarkan kepada skala penyata. Sebab apa nak tukar kepada skala penyata? Sebab senang faham lagi. Skala penyata lebih senang faham. Okay? Sama juga macam ni. Okay. Boleh dapat. Sir, last year masuk kelas Sir. Belajar cara peta, Alhamdulillah dah confident nak jawab. Alhamdulillah, bagus. Okay. Sir, dari 0 cm Sir ukur. Ya, dari 0 cm. Sini 2 cm. Bukan daripada 1 cm. 1 cm. Okay. Boleh faham semua orang? Yang ini adalah untuk skala, ini adalah untuk skala pecahan wakilan. 100,000 tak payah nak hafal formula, tak payah nak hafal bahagi-bahagi, tak payah. 100,000 mesti 1 kilometer. Kalau dia adalah 10,000, maksudnya awak ada tambah 0.9. Kalau dia adalah 1,000, dalam nilai 1,000, maksudnya adalah 0.09. Okay. Maknanya kalau dia adalah 150,000 bersamaan berapa kilometer? 150,000 bersamaan berapa kilometer? Very good. 1.5 kilometer. Seapa guna skala penyata tu? Memudahkan saya dan memudahkan awak. Sir, adakah nilai ratus ribu, puluh ribu ni dalam meter? Salah. Ini semua adalah dalam cm. 50,000 di sini merujuk kepada 50,000 cm, sentimeter. Yang kalau kita tukarkan dalam unit penukaran metrik, maka dia akan jadi, kalau dalam meter dia akan jadi 500 meter. Okay. Kalau dalam km dia akan jadi 0.5 km. Okay. Kita dah belajar kan tentang penukaran metrik tersebut. Okay. Settle. Okay, soalan yang pertama. Okay, lepas tu bila masuk pada petunjuk, kena ingat ada beberapa bahagian petunjuk yang awak perlu beri fokuskan, iaitu tolong tengok pada bahagian bangunan, tolong tengok pada bahagian tumbuh-tumbuhan, tolong tengok pada bahagian tanaman, tolong tengok pada garisan relief semula jadi, ciri berkaitan dengan relief dan juga singkatan. Ada 5 perkara kat sini yang awak perlu beri perhatian, baru boleh. Tak perlu hafal lah. Tak perlu hafal. Yang tadi ni tak perlu. Yang ni semua tak payah tulis pun dalam kotak soalan. It's just that when you count, bila you measure kat sini, measurekan dia, so you dah nampak, 2 cm. So, set dalam kepala, jawapan aku mesti betul. Maksudnya, ada satu sahaja jawapan. Alright? Ada satu sahaja jawapan. Okay, dia tak ada istilah macam, cikgu boleh tak jawapan saya 0.5? Cikgu, jawapan cikgu 5 cm. Jawapan saya 5.1. Boleh tak cikgu? Kalau jaraknya adalah 2 cm, maka jawapannya tak boleh. Sekian. Terima kasih. Okay. Lepas tu semalam kita dah tengok tentang bearing sudutan. Sekarang saya nak ajar kepada awak macam mana cara nak menentukan rujukan grid 6 angka bagi pejabat daerah di Kuala Kangsar. Okay. Fahamkan soalan betul-betul. Soalan dia minta dekat sini, abang dan kakak. Dia kata rujukan grid 6 angka bagi pejabat daerah di Kuala Kangsar. Kalau awak tengok dekat bahagian petunjuk, ada tak dia tulis kat situ pejabat daerah? Ada. Ini dia. Maka simbol atau singkatan yang digunakan adalah P.D. P.D dan juga dot. Maksudnya kalau kita nak buat palang, kita tanda-tanda sini, ini adalah tengah dan ini adalah tengahnya. Macam tu cerita dia. Okay? Boleh faham Right. Okay. Seterusnya kita cari. Mana PD? Ini PD. Ini PD. Okay. Dengar baik-baik semua orang. Kita dah tahu PD kat mana. Kita tengok pada soalan. Untuk menjawab soalan 6 angka, tengok baik-baik. Rujukan grid 6 angka. Ada beberapa step. Step pertama, step 1. Step 1. Buat apa dulu? Very good. Cari 4 angka dahulu. Cari 4 angka dahulu. Okay. Step kedua. Cari tengah. Lepas tu, step ketiga.
bagi jawapan. Senang. 6 angka form 2 6 angka form 2. Alright. Macam mana nak cari 6 angka ni, sir? Sir, macam mana nak cari 6 angka ini, sir? Cari 4 angka terlebih dahulu. Pertama, kita tulislah jawapan dekat sini. Dia ada RG. Okay. So, kita tahu dia dekat mana? Dia dekat sini. PD. Okay, dia adalah di kotak ini. Betul? Dia dekat kotak yang ini. So, bila awak dah dapat tahu dia dekat kotak ini, perkara pertama, seterusnya lah, awak nak cari 4 angka dia macam mana? Awak pergi bulatkan bucu sebelah kiri. Bulatkan bucu sebelah kiri. Jangan sebelah kanan, jangan sebelah tengah. Bucu sebelah kiri. Terus. Lepas tu, yang garisan melintang ni berapa? 28. Garisan yang tegak ni berapa? Berapa? 27. Betul, 27, 28. Maka dekat bawah ni awak tinggal tulis sahaja 27 tinggalkan 1 tempat kosong. Dan lepas tu 28 1 tempat kosong. Kenapa nak tinggalkan 1 tempat kosong, sir? Sebab dia 6 angka. Sekarang masa untuk kita cari. Okey. Nak cari dia macam mana? Kita zoomkan, lepas tu kita tengok. Okay. Macam mana cara kita nak cari? Yang pertamanya sekali, awak dah dapatkan kotak ni. Kotak dah dapat. Ya, awak dah dapat kotak tu. Lepas tu awak nak buat apa? Awak cari tengah. Tengah mana? Yang ini ke, sir? Salah. Awak cari antara palang sini dengan palang sini. Antara dua palang ni, mana tengah? Antara sini sampailah ke sini. Tengahnya adalah sini. Tengah bersamaan dengan berapa? Tengah bersamaan dengan 5. Betul? 5. Lepas tu cari PD. Okey, sini adalah PD. Sama juga cari yang kat sebelah sini dulu, atas. Maksudnya cari dari sini sampai sini. Mana tengah? Tengah dia adalah di sini. Betul? Okey, tengah dia dekat sini. Betul tak? So, sir, nanti tak perlu guna pembaris ke? Awak nak pakai pembaris boleh je. Kalau dia adalah jarak 2 cm, maksudnya sini adalah 1. Ini adalah 1. Sir, kenapa tengah 5, sir? Kenapa tengah 5? Sebab ni. Mana? Ni. Kenapa tengah 5? Ni. Kosong. Ni 1. Tengah dia berapa? Kan 0.5. Kalau 2, 0, 2 cm. Tengah dia berapa? 1. 1. Memanglah 1. Tetapi 5 sebenarnya. Kenapa 5 pula? Sebab dekat dalam ni kena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palang. Boleh faham? Kena ada 9 palang. So kalau 9 palang, tengah-tengah berapa? Tengah-tengah berapa? Very good. Tengah-tengah adalah 5. Okay. So, kita pun cari tengah. Okay. Tengah bersamaan 5. Lepas tu, kita cari sini pun kita dah tahu sini adalah 5. So, next step is awak buat cross. Okay. Buat cross. Ni dekat sini. Dulu. Dan dia dekat sini. Buat cross kan betul-betul. Lepas tu, sir, yang ni awak kena bahagikan dengan 4. Yang ni maksudnya selepas 5 ada berapa palang? Selepas 5 ada berapa palang? Ada berapa palang? Ada 4. Maka kita buat anggaran 1, 2, 3, 4. Sama tak gap dia? Sama tak gap dia? Macam ni, 1 ni besar sikit, ni besar. Tak sama. Kalau tak sama, adjust balik. Okay, kalau tak sama, adjust balik. Adjust balik, sini 6, sini 7, sini 8, sini 9. Okay, sama tak? Lebih kurang. Maka berapa jawapan dia? 5 ke 6?
Ha. 5 ke 6. Okey, dengar baik-baik. Jawapan awak dengan saya mungkin berbeza. Jawapan awak dengan saya mungkin berbeza sebab saya pakai TV. Okey, jawapan awak dengan saya mungkin berbeza sebab saya pakai TV. Okey. So, macam saya dapat. Tapi, kalau saya nak ukur kiraan sebenar. Saya nak ukur kiraan sebenar. Kiraan sebenar. Kalau saya ukur kiraan sebenar, sebentar. Macam mana nak buat? Saya kena tundukkan kamera. Saya tak nampak chat tau. Saya tak boleh nampak chat. So, boleh tak stop hantar chat dulu? Sebab saya tengah tutup laptop. Saya tak boleh nampak chat. Okay. Okay. Macam ni. Okay. Saya gunakan pen. Sekejap. Okay. Boleh nampak tak? Boleh hantar chat. Nampak Okay. So, kalau kita tengok dekat sini, kita ada PD. PD dekat sini. Okay. Sorry. PD dekat sini. So, sini. Atas sikit. Sorry lah. Okay. So, macam tu. So, kalau okay. So, kalau kita tengok ini daripada sini sampai kat sini. Okay, saya dapat 5. Kalau kat sini, saya dapat 0, 2. Sorry. Saya letak baris, saya ukur 42 cm. So, 5, saya dapat 6. Saya dapat 6, jawapan dia betul. Okay. Kalau yang kat sini pula, saya dapat 0. Saya dapat 4. So, dapat jawapan 6 dan 4. Jawapan 6 dan 4. Macam mana dapat 6? Okay, kita tengok. 6 dan 4. Okay. Saya kena tunjuk lah juga kat awak kan. Sebenarnya benda tu tak payah tunjuk pun. Tapi tak apalah, kita tunjuk je lah. Okay. So, kita dapat 6 dan 4. Okay. Sir, kalau lebih kurang betul juga kan? Tak boleh? Syairah. Tak boleh. Saya ukur kat tab dan dapat 6 dan 4 juga. Betul? Okay. 6 dan 4. Maksudnya, saya punya margin ni salah. Okay. Maksudnya, kat sini adalah 6. Okay. Maksudnya dia macam ni. Betul lah? Okay. Dia dapat 6. 6 dan juga sini adalah 4. Macam mana dapat 4? Maka kita buat 1, 2, 3, 4. Okey. Tapi sir, yang ni betul 4. Ini betul 4. Kenapa boleh 4? Okey, kenapa ni 5? Kenapa kita ambil 6? Sebab dia dekat dengan 6. Okey, dengar baik-baik. Kaedah saya ni, dia bukan masalah dekat dengan 6. Yang ini sebenarnya kalau kita ikutkan, kalau macam saya tak ukur yang ni betul-betul. Okey, kat sini saya boleh dapat 5, saya boleh dapat 6. Dia boleh 5, dia boleh dapat 6. Tetapi, jawapan paling baik adalah 6. Dengar jawapan paling baik adalah 6. Okey, jawapan paling baik adalah 6. Kenapa jadi 6? Okey, dengar dia macam ni. Okey, jawapan dia adalah 6 dengan 4. So, kat sini adalah 6, kat sini adalah 4. So, itu jawapan dia, tulis macam tu siap. Okey, dia macam ni.
Dengar baik-baik. Macam mana dia boleh dapat 6 lah, dapat 4 saja. Dia macam ni. Dengar semua orang Okey. Kita ada pembaris. Betul? Kita ada pembaris macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Okey. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Right. Katakanlah kat sini kosong. Kat sini 1. Kat sini 2. Ni apa? Ni pembaris awak. Ni pembaris awak. Ni pembaris daripada kosong. Daripada kosong sampai 2. Okey. Standard lah. Dia akan ada, dalam ni akan ada berapa palang? 9. Okey. Dia akan ada 9 palang. Maksudnya dia akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul? Sama juga macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul? Sekarang ni, katakanlah saiz kotak tersebut, so copy kejap, pindahkan ke bawah sikit. Katakanlah saiz kotak tersebut begini. Sini pula ada kosong. Sini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2. Itu. Macam ni. Sama tak ni dengan ni? Samalah. Okey. Dan katakanlah bila kita zoom out, saiz kotak ni sebenarnya begini. Maksudnya saiz kotak tu adalah begini. Ini adalah saiz kotak awak. Boleh faham Ini adalah saiz kotak awak. Ini saiz kotak awak. Maksudnya saiz kotak yang mana satu yang cuba sampaikan ni. Ini adalah saiz kotak yang ini. Saiz kotak yang ini. Boleh faham? Saiz kotak yang ini. Okey. Itu setelah. So sampai sini faham. Okey, maksudnya jarak kotak ni adalah 2 cm. Okey, saya tunjuk satu persatu kat awak. Katakanlah dekat sini adalah PD. Yang tadi dia kata sini adalah P dot D. Dot. Okey. Apa maksud saya tadi bila saya kata cari tengah? Cari tengah maknanya adalah daripada sini sampai sini, mana tengah dia? Ni lah tengah. Ni lah tengah. Betul? Inilah tengah dia. Tengah bersamaan berapa? 1. Salah. Tengah bersamaan 5. Macam mana pula boleh dapat 5 se? Yang dapat 5 tu sebab ini. Kenapa pula 5? Sebab pengiraan dia begini. 2 ni jadi 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boleh faham? Boleh faham sampai sini? Sebab tu tengah ni jadi 5. Maka kita pun buang yang ni biru ni, kita buang. Dah. Kita ada berapa palang? Kita ada 9 palang. Maksudnya sini adalah 5. Okey, ni bukan ikut yang atas biji Sama tak konsep dengan sebelah? Sama. Sekarang ni kita nak buat palang straight sampai ke bawah sini.
So, kita ambil daripada sini, kita ambil daripada sini, ini tengah dia. Okey, katakanlah saya pindahkan sikit. Saya pindahkan sikit. Katakanlah saya buat dekat sini. P dot E dot. Maka saya pun buat palang tengah macam ni. Lepas tu saya pun buat palang tengah macam tu. Macam tu. Okay. Macam ni. Sekarang ni, katakanlah kat sini saya letak nilai dia sebagai contoh 10, sini 20. So, kita nak cari rujukan grid 6 angka. Maka kita ada 10 ke 20? Dia 10. Maka RG 10. Tempat kosong dia ni nak isi berapa? 5, 6. So, sini kita ada 6, sini kita ada 7, sini kita 8, sini kita 9. 6 ke 7? 6 ke 7? Saya zoom sikit bagi awak nampak. 6 ke 7? Kalaulah jarak dia 2 cm, dengar baik-baik semua orang. Kalau jarak daripada sini sampai sini 2 cm, tepat kan? Tepat. Jawapan dia 1 ke 2? Ada 1 ke 7? 6 ke 7? Awak cakap 6 sebab lagi hampir. Mana ada sebab dia 7? Sebab dia 6. Sorry. Awak cakap jawapan dia 7 sebab hampir. Salah. Jawapan dia 6. Kenapa pula 6? Sebab dia belum lepas 7. So, kalau jawapan saya dekat sini rasa, maksudnya dia 10.00 lah. Ya. Okay? Kalau jawapan saya ada garis saya ni, 10.00. Ya. Kenapa? Sebab dia kat kosong. Dia belum lepas 1. Sini 1, sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lepas tu baru masuk 21. Walaupun dia dekat dengan 7 ke se? Ya. So, jawapan dia adalah 10.6. Tetapi, dengar baik-baik abang kakak. Katakanlah kita ukur daripada sini sampai sini kita ada perpuluhan. Kita dapat perpuluhan. Maka, jawapan dia berapa? Jawapan dia 10.6 betul, 10.7 pun betul. 10.8 betul atau salah? 10.8 salah. 10.5 betul atau salah? Salah. Boleh faham kat situ? Itulah cara kira 6 angka. Sebab tu saya kata, jawapan dia boleh lebih 1 ataupun boleh kurang 1. Yang ni, jawapan dia 6. Tapi, memandangkan jarak dia daripada sini sampai sini ada perpuluhan, maka jawapan dia boleh lebih 1. Kalau dia dekat sebelah sini, katakanlah PD tu kat sebelah sini, maka jawapan dia sebenarnya adalah 5. Maka dia akan boleh lebih ataupun dia boleh kurang 1. Sir, boleh tak tunjuk yang perpuluhan? Kenapa saya nak tunjuk yang perpuluhan pula? Bayangkan je lah, daripada sini sampai sini adalah 2 cm. Kalau 2 cm, maka jawapan dia adalah 6 sahaja. Kalau jarak daripada sini sampai sini adalah 2.2 cm, ataupun ada perpuluhan, 2 cm perpuluhan berapa? Maka jawapan dia 6 boleh, 7 pun boleh. Boleh? Sir, kalau garisan tu betul-betul sebelah 7. Maksudnya, okey, saya faham soalan dia. Katakanlah soalan tu, sir, katakanlah dia ada rumah kat sini satu, contoh A. Bila gariskan A, contoh A macam ni. Bila gariskan A tu, betul-betul sebelah. Contoh, sini 3, sini 4. Saya nak ambil 3 ke nak ambil 4? Cadangan saya ambil 4. Kenapa? Sebab dah terlalu dekat. Dia kalau kita belajar betul-betul lagi, kat sini pun ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia ada 9 kat sini. Kat sini dia ada 9. Tapi takkan kita nak buat 10, 3, 9. Yang tu dah jadi berapa angka? Itu dah jadi 8 angka. Itu dah jadi 8 angka. Sekarang dia nak 6 angka. Maka boleh tak kita ambil 4? Lagi afdal ambil 4. Afdal ambil 4. Boleh faham sampai situ? Okey. Sir, kalau ambil 3 betul tak? Bukan ambil 3 betul atau tidak tau, syuhada.
Syuhada siapa yang tanya betul saya ambil 3 atau 4 boleh atau tidak? Ain Nadia. Sir, bukan ambil itu. Kalau awak nak ambil 3, boleh. Tapi dia mesti kat sini. Dia mesti di sini. Awak nampak tak perbezaan jarak tu berapa jauh? Nampak tak? Nampak tak perbezaan dia tu? Jauh kan? Kalau macam ni kita boleh bezakan lagi tak? Boleh bezakan lagi tak? Boleh. Kalau boleh, ambil 6. Tapi kalau dah macam ni, jauh tak beza dia. Jauh bezanya. Maka kita ambil 4. Boleh faham? Boleh saya padam kat sini. Buat apa? Padam kat sini. Nak try padam kat sini. So, kalau kotak tu ada perpuluhan, macam mana nak bagi 9 garis? Okey, bagus soalan. Okey. Katakanlah kan, awak dapat kotak tu macam ni. Okey, bagus soalan tu dia tanya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Sini 2. Okey, awak dapat satu kotak macam ni. So, yang tadi 2 cm tu betul lah? Sir, okeylah sir. Saya fahamlah kat sini. Tadi saya dah tunjuk. Sini 0 cm, 1 cm, 2 cm. So, kalau bahagikan 2 palang tu bersamaan dengan nilai satu kotak macam ni. Okey, saya faham. Tapi sir, kalau macam ni, katakanlah saya kira daripada kotak ini, daripada sini sampai ke sini, bila saya kira, saya dapat lebih kurang 22.3 cm. Contoh. Ada satu cikgu dulu, dia ajar, dia buat macam ni. Okey, boleh, tak ada masalah. Senang je nak cari 9 palang kat dalam ni. Macam mana, sir? 2.3 bahagi 9. Saya jadi macam, what? Kalau dalam Jepun tu, nani? Kan? Bahagikan 9. Oh, jenuh, coh. Yang pertama senang cari. Yang pertama memang senang cari. Sebab pakai pembaris kan? Sebab dia akan dapat, kalau 2.3 bahagi 9, dia akan dapat 0.1 something. Tak payah, bahagi 2. Very good, Violet. Masih ingat. 0.255555. Yang pertama senang cari. Yang kedua tu, 0.25 tambah dengan 0.25. Tak ke jenuh nak cari? Bagus, Violet masih ingat. Kalau awak dapat, katakanlah ini adalah 0, ini contoh, ini adalah 10, ini adalah 20. Contoh dia punya rujukan Greek. Macam mana cara dia? Pertama sekali daripada sini sampai sini, awak kira jarak 2.3, awak bahagi je 2. Berapa 2.3 bahagi 2? Dapat 1.15. Awak ambillah pembaris awak, letak kat situ, carilah 1.15. Okey, kalau macam ni awak dapat sini. Betul? Sini. Sini bersamaan dengan berapa? Bersamaan dengan 5. Selesai masalah. Selesai masalah. Buat macam ni. Lepas tu, sebelah sini kena ada berapa? Kena ada 4. Habis tu takkan 1.15 nak bagi 4. Tak payah. Buat anggaran sudah. 1, 2, 3, 4. Cukup. Make sure gap dengan sini adalah sama. Dah selesai masalah. Tak payah buat semua. Sebab apa? Katakanlah palang tersebut ada kat sini. Perlu tak kira yang sebelah sini? Tak payah. Kita nak kira selepas 5. Habis cerita. Boleh faham? Tada. Benda senang. Tak payah nak pening-pening kepala. Okey. Dapat? Boleh? Settle? Alhamdulillah. So, jawapannya 7 lah, sir. 5, 6, 7 boleh, 8 boleh. 7 boleh, 8 pun boleh. Kenapa 7 dengan 8 boleh? Sebab dia ada perpuluhan. Okay. Settle. Alhamdulillah. So, kita dah cari yang tu. Alright, ciri budaya saya rasa tak payah pening kepala. Ciri budaya tak payah pening kepala. Okey, semua orang sedia maklum ciri budaya merujuk kepada ciptaan manusia. Okey, ciri budaya merujuk kepada ciptaan manusia. Ciptaan manusia ataupun ada
Campur tangan manusia. Campur tangan manusia. Okay. Sir, kalau tak tulis RG tu boleh ke? Sebenarnya kalau ikutkan boleh je, tapi saya ikut ijma' ulama' lah. Saya ikut ijma' ulama', iaitu kata-kata maksudnya ikut majoriti mazhab, ya. Majoriti mazhab. Macam saya baru ustaz geografi. Saya tak sampai ulama' lagi. Saya baru ustaz geografi. Okay, saya baru ustaz sahaja. Ustaz geografi. Saya tak sampai lagi pangkat ulama'. Okay, jadi kalau macam mana nak tahu sungai itu buatan manusia? Sungai tak ada buatan manusia. Parit je. Okay. Jadi kalau dia kata mengikut ijma' ulama', tulis. Imam-imam mazhab geografi kena tulis. Okay, kena tulis. Okay. Ini mesti kategori form 1 ni, form 2 ni banyak main ni. Kalau form 1 banyak main ni. Kalau duk tanya macam mana kira bearing. Okay. Kita terangkan kat sini dulu. Okay. Garisan utaraan 27. Garisan utaraan 27. Utaraan tegak ni yang menuju ke atas ke yang sedang menuju ke sebelah kanan? Ya, utaraan menuju ke sebelah atas. Jadi bila dia kata garisan utaraan 27, maksudnya daripada sini sampailah sini. Ini semua. Maknanya soalan tu tanya dia nak yang dekat kawasan ini semua. Dia nak kawasan ni. Dia nak ciri-ciri budaya. Bukan susah sangat. Ada student dia benda tak susah, tapi ada student salah. Dia cakap apa? Rumah. Salah. Mana ada rumah kat sini? Tak ada rumah, Aisyah. Mana ada rumah? Habis tu yang 4 segi ni bukan rumah ke? Bukan. Kenapa saya kata bukan pula? Cikgu saya kata ya. Sebab berpandukan kepada petunjuk. Petunjuk kata yang 4 segi itu bangunan. Oh, macam gitu. Ya. Hampir je mana ada rumah kat sini. Dia tulis satu ke? Bangunan. Tulis rumah, salah. Apa beza pertempatan dengan bangunan? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pertempatan merujuk kepada kawasan kita tinggal. Bangunan bukan. Bangunan adalah satu struktur binaan. Ya. Sekian, terima kasih. Petunjuk dia bagi sekali ke dengan soalan saya? Ya, benar. Dia bagi sekali. Macam contoh, ini adalah buku sejak geografi KBSM. KBSM. Geografi, form 5. Last year masuk ke peta topografi? Masuk. Dia akan bagi awak peta macam ni. Ni peta sebenar. Dia akan bagi awak peta sebenar. Lepas tu, dia akan bagilah peta sebenar akan ada benda-benda semua akan ada. Tahu? Lepas tu dia akan bagi petunjuk satu buku surat. Dia akan bagi. SPM ada geografi? Ada? Pertempatan dengan rumah samalah. Pertempatan dengan rumah sama. Tapi masalah sekarang ni bukan pertempatan. Dia tulis 4 segi tu, dia tulis bangunan. Bangunan. Dia tanya ciri budaya. Ciri budaya maksudnya ciri berujuk kepada sifat luaran. Sifat luar. Saya tanya daripada awal, tak nak respon pun, kecewa saya. Bang, saya terangkan kat awak dekat sini ada 7 juta student. 7 juta student. Ya? Jadi bukan awak seorang hantar mesej. Tolonglah faham. Saya ramai student mengaku, saya tak nak teruskan kelas dengan sebab saya tak respon pun soalan saya. Allahu Akbar. Bukan awak seorang hantar soalan. Sebab tu saya kata, nak hantar soalan, pastikan waktu saya pandang sebelah sini. Betul ke 7 juta je? Memang tak betul lah. Okay? Boleh faham. Ciri budaya tu ikut berapa mark itu biasa bagi berapa? Biasanya ciri budaya dia akan bagi 1 atau 2 markah. Macam tu je. Okay? Alright? Dia tak semua sekolah ada geografi form 5.
Okay, so kalau kita tulis kat situ bangunan, betul tak? Bangunan baru betul. Selain daripada bangunan, kita ada apa lagi kat sini? Kita ada jalan raya. Tapi kena ingat, jalan raya ni dia berbentuk seperti ini. Dia ada warna pink, ada warna hitam. Ada collar warna hitam kat sini. Dia ada border dia warna hitam. Kalau jalan itu jalan raya biasa, dia warna pink sahaja. Jalan raya biasa dia warna pink sahaja. Sebab tu kalau awak tengok kat petunjuk, jalan raya yang ni tidak berturap. Ni jalan raya tunggal. Tapi bila jalan raya tu dia ada double line, kita panggil sebagai, okay? Kalau dia ada dua line macam ni, dia ada line, tengah dia ada putih. Contohnya, ni jalan raya tidak berturap. Alamak, dia tak ada highway lah kat sini. Highway tak ada. Highway tidak ada. Dia tak ada highway, sorry. So kita ambil jalan raya berkembar. Apa maksud jalan raya berkembar ni sebenarnya? Dia antara dua, sama tunggal atau jalan raya. Kita ambil jalan raya tunggal, satu jalan raya. Kalau jalan raya berkembar ni macam mana sir? Dia macam ada highway tak kat sini? Jalan raya. Sorry. Jalan raya kembar single. Single, bukan macam ni. Dia single sepatutnya. Dia tebal lagi. Jalan raya kembar dia tebal. Sorry. Jalan raya ni tebal. Tapi dia nampak. Sebab tu kena tengok petunjuk tau. Okay. Ni petunjuk ni dikeluarkan oleh Kementerian, dikeluarkan oleh JUPEM, Jabatan Pemetaan. Awak tengok dia punya jalan raya. Tengok, jalan raya berkembar, dia ada warna pink tebal. Jalan raya tunggal, dia warna pink tapi dia nipis. Kalau awak buka dekat bahagian peta, macam mana nak beza, awak kena tengok tu betul lah. Macam ni. Tengok dekat sebelah sini. Nampak tak? Ada tebal, ada nipis. Yang kat kawasan perumahan dia nipis. Dekat kawasan jalan raya ni dia tebal. Okey? Macam tu. Dalam tu dia bagi ke? Sebab itu saya cadangkanlah. Saya cadangkan untuk peperiksaan kalau boleh bawa kanta pembesar yang mini tu. Bawa kanta pembesar yang mini. Macam saya ada kompas yang ada kanta pembesar. Tujuan dia untuk apa? Okey, tujuannya adalah macam contoh, kadang-kadang ada bahagian yang kita tak nampak. Okey, macam contoh nak mencari masjid, macam ni. Nampak tak masjid kat jari saya? Nampak kan? Kat sini kan? Tapi kalau kita pakai kata pembesar, kita letak kata pembesar kat situ, kita boleh tarik dia supaya nampak lebih jelas. Nampak? Okey? Kata pembesar tu kena bawa. Yang berkacamata tak apa ke sir? Tak apa-apa. Bawa je lah. Kata pembesar boleh bawa, tapi tak payahlah bawa kata pembesar yang gedabak tu. Bawa yang tu saya cadangkan beli yang kompas. Untuk paper geografi lah. Jangan pula bawa untuk paper agama Islam. Buat apa? Buat main. Cikgu tanya, buat apa kompas ni? Cari kiblat, cikgu. Cari kiblat. Buat apa? Okey? Okey? Dia macam tu. Dia bila kita faham, dia tak payah berapa minit pun. Sekejap je. Cari garis-garis. Siap. Dapat soalan. Dapat jawapan. Okay? Sebeli mana? Saya banyak hiking. So, saya memang beli dekat sini. Saya beli dekat sini. Saya tak promote. Saya tidak dibayar untuk mempromosikan apa-apa produk. Kenapa diorang tak bayar saya untuk promosi apa-apa produk? Maksud saya beli kat sini sebab saya biasa hiking. Dah berkarat dah pun. Tengok ni. Dah belakang. Dah up tu dah. Dah ketat dah. Jadi saya punya boleh pusing. Dan saya suka pakai benda ni sebab kalau saya pakai, saya nak cari bearing sudutan senang. Okay? Macam mana nak guna kompas tu? Dah. Macam tu je lah. Lepas tu adjust balik. Mana utara? Sini utara. Dah. Rasa saya dah. Bearing tu macam mana sir ni? Bearing ni yang ni. Ni bearing. Nombor-nombor ni. Nombor tu adalah bearing. Okay, macam sekarang awak tengok kan. Utara kat sini ke? Jarum ke? Bukan jarum. Utara, jarum. Ikut jarum. So, jarum ni nombor ni kita kena pusingkan dia.
Kita pusingkan dia sampai dia menuju ke arah utara. Baru dia betul. Bukan ikut ni. Ikut ni. Ikut jarum tengah ni. Okay. Okay. So, macam mana nak bezakan pandang darat fizikal dengan pandang darat budaya? Alright. Kita tengok. Alright. So, kita ada kat situ bangunan. So, kita pun tulis kat sini. Kita pun tulis kat sini sebagai bangunan. Okay, kita tulis sebagai bangunan. Cadangan saya tambahlah sikit lagi. Bangunan. Lagi kita ada apa? Jalan raya. Dah cukup. Okay. So nak bezakan dia sebenarnya senang je. Kalau dia budaya, manusia yang buat. Manusia yang cipta. Yang ada ataupun campur tangan. Contoh kalau kita tengok ladang kelapa sawit. Tu fizikal ke budaya? Budaya. Sebab apa? Manusia yang tanam. Okay. Ladang getah. Tu siapa punya? Siapa buat? Itu manusia yang buat. Manusia yang tanam. Tasik ada dua. Kalau tasik tu jadi bagi nama, contoh dia letak situ tasik cini, maka automatik jadi fizikal. Tapi kalau dia letak situ tasik kenyir, maka dia automatik menjadi budaya. Sebab apa? Tasik kenyir ciptaan manusia. Okey. So, padi sawah pun manusia yang tanam kan? Ya, betul. Okey. So, tapi kan peta exam saya tak ada warna. Macam mana, sir? Itu sebablah kita pakai kompas. Kita pakai kantar pembesar. Kita pakai kantar pembesar. Untuk apa? Untuk senang tengok. Mana yang hitam pekat likat tu. Senang nak tengok kan. Okay. Right. Lepas tu dia kata ciri kepentingan. Ciri kepentingan dia bagi 31, 32, 31, 32. Carilah mana 31, 31, 32 kat sini. Lepas tu 31, 32 kat sini. So dia maksudnya dia nak kita bagi tahu yang kat sini. Kotak yang ni. Okay, kotak yang itu. So soalan dia tanya, apakah kepentingan ciri fizikal? Kena fahamlah fizikal tu apa. Fizikal kat sini adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang wujud secara semula jadi. Okay. Right? Secara semula jadi. Mesti dia macam tu. Right. So dia kata kat situ. Jadi dia tanya kepentingan. Apa kepentingan? Okey, pertama sekali awak kena tahu ini gambar apa? Ini kawasan apa? Ini adalah kawasan tanah tinggi. Dia ada sebut tak kepentingan kepada siapa? Dia tak ada sebut kan? Boleh tak kita bagi kepada negara? Boleh. Boleh tak kita bagi kepada masyarakat? Boleh. Boleh tak kita bagi kepada alam sekitar? Boleh. Kalau alam sekitar lagi senang, kepentingan dia adalah habitat bagi pelbagai, very good Violet. Habitat bagi pelbagai flora, pelbagai hidupan flora dan fauna. Dah dapat markah. Lagi apa? Sebagai kawasan tarikan pelancongan. Boleh tak? Boleh. Sumber pendapatan bagi masyarakat sumber pendapatan bagi masyarakat setempat. Boleh? Boleh. So, macam mana nak tahu itu adalah kawasan tanah tinggi? Ini sebab apa? Sebab dia 167. Tapi kalau nak ikutkan dia belum lagi kawasan tanah tinggi, betul? Kalau nak ikutkan, kalau ikut ketinggian kat sini 167, yang ini dia masih lagi kita panggil sebagai tanah pamah. Tapi tinggi tak dia? Tinggi tak dia? Tinggi kan? Boleh tak kita kata sebagai habitat sebagai flora dan fauna? Boleh. Boleh tak kita katakan sebagai tarikan pelancong? Boleh. Sebab apa katakan boleh ada tarikan pelancong? Sebab ada sungai. Kalau ada sungai, mesti ada air terjun kat kawasan tanah tinggi. Sumber pendapatan bagi masyarakat setempat. Boleh tak? Boleh. Tu jawapan dia. Maka kita pun tulis jawapan. Okey, awak tulislah. Saya tak payah tulis. Lepas tu, mengapakah kawasan timur laut berpenduduk jarang? Timur laut, dekat bahagian mana tu? Timur laut, kampung kota lama kanan. Ni. Kenapa dekat bahagian timur laut? Okey, ni. Kampung kota berpenduduk jarang. Ni kampung kota timur laut ni dia kata. Di kawasan timur laut, kampung kota kanan berpenduduk jarang. Ni.
Ni kampung kota kanan. Kampung kota kanan kat sini. Timur laut dekat sini. Kenapa jarang? Sebab kawasan pedalaman. Habis cerita, tulis je. Berpenduduk jarang kerana mereka tinggal di kawasan pedalaman. So, kalau tanah tinggi boleh? Tak boleh? Boleh? Boleh ke tulis macam tu? Saya dah kata dah Luqman. Pendahuluan tak wajib. Kalau nak tulis, sahabat lagi satu, ini soalan subjektif kan? Dia tanya, awak jawab je terus. Okay. Mana saya tahu itu adalah kawasan pedalaman? Senang je. Ni kota kanan. Ni kota, ni kota. Lepas tu kita pun buat palang macam ni. Lepas tu kita pun buat palang macam ni. Padam, kita ada. Mana arah timur? Timur laut. Timur laut kat sebelah sini. Betul? Ni adalah timur laut. Jadi, kenapa dekat kawasan sini berpenduduk jarang? Sebab kawasan pedalaman. Mana saya tahu kawasan pedalaman? Ni hutan. Bukan sebab kurang infrastruktur, Adam Haris. Macam mana nak buat cross dengan tepat? Boleh je, senang. Okay, nak buat cross dengan tepat, macam ni je. Saya conteng Saya conteng dekat sini dulu. Okay. Katakanlah awak nak buat cross untuk balai polis. Balai polis tengok logo dia punya singkatan adalah B.P. Maka cara dia macam mana, sir? Cara dia, okay, awak ambil hujung sini, awak ambil hujung sini. Maksudnya ambil hujung B, hujung huruf B, belakang B, ambil selepas titik. Antara dua ni, mana tengah? Ni tengah. Padam. Okay, anggapkanlah macam tu kan tengah. Minta maaf, pen saya tebal. Okay, lepas tu ambil bawah, ambil atas. Ambil paling bawah, ambil paling atas. Mana tengah? Ni tengah. Itu. Dapatlah satu cross yang sempurna. Okay. Lagi satu, macam mana saya nak tahu arah sungai itu mengalir? Macam mana nak tahu arah sungai itu mengalir? Okay, very good question tersebut. Pertama, sungai itu datang daripada sini. Okay. Sungai mengalir mesti menuju ke bawah. Tapi katakanlah dia minta sungai yang kat sini. Sini ada sungai. Kan ada sungai kat sini kan? Kan? Katakanlah ada sungai kat sini. Ini sungai. Sungai tersebut mengalir daripada mana? Tengok mana kawasan paling tinggi. Sungai tersebut awak kena ikut, dia datang daripada kawasan ketinggian yang kat mana? Faham tak? Oh, kiranya bukanlah kena garis kat titik. Bukan. Kenapa dengan saya rasa lama je dengan cikgu lain rasa sekejap je sejam? Ya ke? Saya rasa sekejap je sejam. Saya nak buat cabaran lah. Geografi 21 jam. Saya nak pecahkan rekod Sir Zairi lah. Saya nak tanya. Silakan. Dalam exam akan ada petunjuk tak? Ada. Sir Zairi 18 ke 20? Dulu tingkatan belajar, tingkatan berapa yang betul-betul belajar? 2 bulan sebelum SPM. Macam mana nak kira sungai? Air sungai duduk atas bukit ke? Bukan sungai duduk atas bukit. Sungai datang daripada atas bukit. Okay. Alright. Kita dah habis.
Okey, jarak lurus senanglah kepentingan sungai. Okey, 2 jaringan pengangkutan. Ada orang pergi tulis kat tu kereta. Salah. 2 jaringan pengangkutan kat sini yang awak ada pertama sekali adalah jalan raya dan landasan kereta api. Landasan kereta api. Tu dia. Sungai boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Dia sebut utama. Dia sebut utama. Okay. Ni kira jarak Sungai Perak ni. Okay. Kepentingan sungai tu awak boleh jawab. Jarak lurus antara kampung cermin. Okay. Kena ingat kena ada yang ni berdasarkan yang ini dan juga berdasarkan ini. Mesti ikut. Mesti ikut yang ni tepat. Jawapan awak mesti satu saja. Okay. Macam mana nak kira sungai guna benang? Saya tak cakap pun kena kira sungai pakai benang. Saya tak pernah kira sungai pakai benang. Okay, untuk kira sungai, ada 2 peralatan yang saya cadangkan kepada awak semua. Okay, untuk kira satu garisan yang bengkak-bengkok, saya cadangkan kepada awak semua untuk menggunakan satu pembaris yang digelarkan sebagai pembaris pondan. Maaf saya gunakan perkataan tu, memang cikgu saya ajar macam tu. Ya. Cikgu saya mengajar macam tu. Kalau awak tak perhati, cikgu saya adalah guru cemerlang, cikgu saya adalah penanda kertas, pembuat soalan. Okay. Jadi dia mengajar dah lebih 20 tahun. Okay. Jadi dia panggil pembaris pondan. Kenapa pembaris pondan? Sebab dia boleh bengkok. Kan dengan pondan kan macam tu kan. Dia pembaris pondan. Okey. Kenapa pakai pembaris ni? Sebab pembaris ni dia boleh lentur macam ni. Okey, pembaris lentur. Okey. Cikgu saya suruh guna benang. Okey. Lepas tu satu lagi pembaris saya sarankan awak gunakan pembaris perempuan. Pembaris perempuan tu maksudnya macam mana? Pembaris tu bengkok terus. Tak lurus. Kita tak lurus. Okey, tak lurus. Kan perempuan kan diperbuat daripada tulang rusuk yang bengkok. Kan bengkok kan? Dia bengkok terus, tak boleh lurus. Perempuan mana boleh lurus. Okey. Sama saja. Okey. Deep betul. Kita ikut macam tu. Okey, pembaris jantan macam mana? Pembaris lelaki macam mana? Pembaris tersebut dia besi atau pembaris kayu. Tak boleh bengkok. Dia macam tu. Jadi cadangan saya kalau paling mudah macam ni lah. Ada satu lagi pembaris geografi. Iaitu yang 4 segi tu yang boleh bengkok. Tapi saya tak galakkan. Sebab apa? Sebab dia dah bengkok, dia susah nak lurus. Okay, tutorial macam mana? Okay, tutorial dia senang je. Awak ambil kosong ni. Ni kan ada kosong. Okay, tu kosong. Awak letak terus kosong kat sini. Buat macam ni. Letak dulu kat ujung. Letak dulu kosong tu kat ujung. Lepas tu awak tegakkan dia macam ni. Tegakkan. Maksudnya tegak macam ni. Lepas tu awak nampak tak ada garisan ni? Tengah-tengah ni kan, awak ambil dan awak make sure jangan bergerakkan kertas tersebut, pembaris tersebut, awak bengkokkan dia. Ikut je. Tapi yang atas dah boleh tinggalkan. Bengkokkan dia, bengkokkan. Kalau macam ni, kita boleh bengkokkan macam ni. Dapat. Macam tu je. Senang. Tak susah. Tidak susah. Okay, nak buat peta ni tak susah. Okay, insyaAllah. Macam mana nak kira pola tu bertepatan ataupun berselerak ataupun berjajar? Kalau dia berjajar, maksudnya dia di sepanjang sungai ataupun di sepanjang jalan raya. Tu. Kalau berselerak macam mana pula, Berselerak kan, dia macam ni. Dia ada seketul kat sini, dia ada seketul kat sini, kat sini, kat sini, kat sini. Tu berselerak. Dia jauh-jauh. Pernah ke keluar soalan? Pernah je keluar soalan. Betul, dah dapat tukarkan. Okey? Lah, ingatkan kena guna tak. Ada lagi keratan kertas, pembaris. Tak payah pakai keratan kertas, pakai pembaris terus pun boleh, tak ada masalah. Senang je kalau pakai pembaris. Betul macam mana, Letak kat sini, konsep dia sama saja. Letak, lepas tu tarik dia sampai, okey, betul-betul ngam, selari. Selari ni sampai mana? Sampai sini. Tanda sampai sini berapa? Berapa? Katakanlah sini 10 cm. Ataupun letak balik kat sini, daripada tepi, anjak. Make sure dia sampai tengah-tengah sungai. Sampai tengah-tengah sungai ni kat mana? Okey, sampai sini. Macam tu je, pakai keratan kertas. Lepas tu tambah. Siap. Tapi kalau saya pakai keratan kertas, baik saya pakai macam pembaris. Buat keratan kertas, ukur je macam ni. Susun. Lepas tu ukur terus kat pembaris. Sonang kau, Jordan. Okey? Itu sahaja. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Iaitu pada minggu depan.
Minggu depan hari Isnin, kita akan tengok pula kaedah macam mana cara nak menjawab soalan pada bahagian subjektif dan juga soalan pada bahagian esei. Setengah jam untuk graf, insyaAllah 15 minit untuk graf, 45 minit untuk siapa yang tak dapat tengok pada hari ini, cakap dengan kawan-kawan, join dan suruh tengok recording. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.